63. Surah Ali Imran surat 63 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ke surat 63 surah Ali Imran ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum. Wa antum tutla 'alaikum ayatullah. Wa fiikum rasulun. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, selamat tuan pengurusi, selamat tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita nikmat yang banyak yang wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita, Allah bagi peluang hidup. Dan juga Allah gerakkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala izin kita untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan solat jemaah sebagai satu tanda kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestilah kita menjaga solat, sebab solat ni ialah sama seperti mana as-salatu imaduddin, imad. Sembahyang ini ialah sebagai tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Sesiapa yang mendirikan solat sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Waman tarakaha faqad hadamad din. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Dia telah merobohkan diri dia sendiri, agamanya. Alhamdulillah, pada bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mengisahkan satu peristiwa yang sangat besar, yaitu yang dikenali dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu peristiwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-Nya dalam perjalanan yang penuh hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-Nya untuk ditunjukkan semua kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang agung, dan Allah berikan hadiah berupa salat untuk dilaksanakan dan disampaikan kepada umat baginda, yaitu orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya dalam mengisahkan Isra wal Mi'raj dalam surah Al-Isra. Dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa taala membuka kalam yang pertama, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi dibuka dengan perkataan tasbih, dibuka dengan perkataan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan pada waktu malam. Asra makna dia jalan pada waktu malam.
Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hamba-Nya bi'abdihi, dengan hamba-Nya. Makna dia perjalanan itu bukan kehendak Nabi, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita tahu apabila Allah menghendaki sesuatu dan dia mengatakan kun fayakun. Jadi perjalanan ini bukan kehendak Nabi SAW, tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah semua peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam perjalanan tiada kata mustahil. Kalau kita berdepan, kalau kita terima dengan akal fikiran kita, kita kata mustahil boleh berlaku. Tetapi bukan kuasa manusia yang bercerita, tetapi di situ yang bergerak, yang bercerita, yang berkuasa ialah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Asra bi'abdihi, Allah memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad SAW. Allah perjalankan pada suatu malam daripada mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang ni ibtida' wal intiha. Dalam Isra, ibtida'nya daripada Masjidil Haram, permulaan. Mulanya Nabi SAW diperjalankan di bumi daripada Masjidil Haram, iaitu Masjidil Haram ni Mekah, yang ada dalam dia Kaabah. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hamba-Nya menaiki burak, haiwan tunggangan Nabi SAW, yang kecepatannya ketika mana dia satu langkah saja, maka sejauh mata memandang. Maknanya apa? Kelajuan dia kelajuan cahaya. Yang Nabi SAW menaikinya bersama dengan Jibril. Dan juga Nabi SAW tiada menggunakan alat pelindung. Tiada guna helmet, tak ada. Kan? Dan tak ada guna baju, baju astronot, yang baju pinik bulan tu. Kan? Tak ada guna baju untuk melindungi badan. Makna dia apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan takwin, menciptakan tubuh badan Nabi SAW, satu tubuh badan yang hebat, yang sempurna, yang kuat. Sehingga kan dengan kelajuan cahaya, Nabi SAW tidak memudaratkannya akan tubuh badannya. Maka tidak memudaratkan tubuh badan Nabi SAW, walaupun kelajuannya kelajuan cahaya. Kalau kita relai dah, tulang-tulang pun tak ada rapi dah. Kalau kita relai dah dengan kelajuan cahaya, Masya Allah, maka dengan sekelip mata saja dah sampai di Masjidil Aqsa. Lebih kurang daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1,200 lebih, 1,300 kilometer lebih kurang kan? Sebab saya tak ukur lagi, lebih kurang ni. Jadi ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hamba yang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ibtida' permulaan perjalanan daripada Masjidil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim, yaitu yang dibina oleh Nabi Ismail bersama dengan Nabi Ibrahim, yang keturunannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi SAW diperjalankan. Apa punca dan penyebab diperjalankan Nabi SAW? Maka yang pertama untuk tasliyah namanya, iaitu menghibur Nabi SAW. Dikenal ketika mana Nabi SAW di Isra wal Mi'rajkan. Ketika itu tahun duka cita, tahun sedih. Amul Huzni, tahun sedih. Sebab apa? Sebab orang yang menyokong Nabi, orang yang berada di belakang Nabi SAW wafat, meninggal. Yang pertama Pak saudara Nabi SAW, dan Abu Talib meninggal, yang sentiasa menyokong Nabi selama 40 tahun. 40 tahun bersama Nabi SAW, menjaga Nabi daripada kecil, menjaga Nabi SAW. Dan ketika mana Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul dan memulakan dakwah sirriyah wa alaniyah, tetap Pak saudara ini membela perjuangan Nabi SAW, walaupun tak ada nak dapat hidayah.
Yang tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita dalam hal tu. Dan tak payah kita perbalahkan dalam hal tu, sebab serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni sesiapa yang dia kehendaki dan mengazab sesiapa yang dia kehendaki. Kemudian ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengambil seorang lagi, yaitu isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijatul Kubra. Seorang isteri yang penyayang, seorang isteri yang Nabi tidak menikah dengan sesiapa pun semasa hidupnya. Seorang isteri yang sentiasa berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang isteri yang solehah dan yang mengatakan, dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya, kalau diperlukan tubuh badannya sebagai jambatan untuk berjuang Islam, maka dia serahkan tubuh badannya. Dan dia mengatakan, kalau aku mati esok, kalau tulangku berguna untuk diperjuangkan di jalan Allah, maka ambillah tulang aku. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah. Perempuan, seorang isteri salihah yang dia bersama dengan Nabi Muhammad SAW, iaitu Khadijatul Kubra, Khadijah, yang sentiasa bersama dengan Nabi dalam perjuangan Nabi SAW. Orang yang jutawan, isteri yang salihah, perempuan yang jutawan, dan dia orang yang terpandang. Maka ketika mana Nabi SAW menggunakan semua harta dia untuk jihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kemudian allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkati sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia apa? Ada keselamatan, ada keselesaan, dan ada pengajaran daripada keberkatan tersebut. Nabi SAW berjalan dengan selamat, yang ditemani oleh malaikat Jibril dalam perjalanan Nabi pada waktu malam. Malam ni menakutkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberkatinya, dan Allah berikan keselamatan dalam perjalanan selamat. Allah berikan keberkatan pula, Allah Subhanahu wa taala berikan keselesaan. Nabi dalam perjalanan selesa. Tak ada Nabi sakit, tak ada Nabi disakiti, dan tak ada sesiapa pun yang boleh menyakiti Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepadanya. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ada ibrah, ada pengajaran yang besar, ada pengajaran yang wajib kita mengambilnya sebagai manusia yang beriman kepada Allah, sebagai umat baginda Nabi SAW. Dan dalam perjalanan itu, ketika mana Nabi SAW sampai ke Masjidil Aqsa, dan juga ketika mana Nabi SAW diperlihatkan semua ruh para anbiya yang telah pun wafat sebelum Nabi SAW, dihimpunkan semua dalam satu majlis, dan mereka solat, dan ditunjuk Nabi Muhammad sebagai imamnya. Sebab tu Nabi SAW imamul mursalin. Nabi SAW imam daripada rasul-rasul, imam daripada segala nabi dan rasul. Maka Nabi SAW menjadi imam dan menjadi makmum semua nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu, menjadi ikutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana selesai dah solat, maka Jibril alaihi salam memilihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara khamar dan susu. Dipilihkan mana yang diminum. Masya-Allah. Sebab apa? Ketika mana dalam perjalanan yang jauh, maka diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam minuman. Maka ini sebagai ujian dan ibrah juga kepada kita. Nabi SAW diberikan satu minuman, dipilihkan. Mana Nabi pilih? Adakah minuman yang isi dia arak, khamar, ataupun susu? Maka dengan mantapnya Nabi SAW memilih susu. Maka Jibril komen, laqad asabta ya Rasulullah, kamu telah benar ya Nabi
Kamu telah benar ya Rasulullah. Pilihan kamu tu betul. Nasib baik kamu tak pilih arak. Kalau pilih arak, semua umat Nabi mabuk. Kalau pilih arak, bayang Nabi tidak memilih arak pun banyak umat Nabi SAW yang minum arak, yang isap apa? Dadah, yang minum ketum banyak ni. Walhal Nabi tak pilih pun. Masya Allah, Nabi memilih susu. Maka Jibril kata apa? Kamu telah benar dalam pilihan kamu. Dan begitulah ketika mana Nabi SAW diperjalankan dalam perjalanan bumi, kemudian Nabi SAW mengikatkan burak dia di satu tiang, disebut dengan satu tiang di Masjidil Aqsa. Maka Nabi SAW dimi'rajkan, iaitu dinaikkan ke atas langit. Masya Allah. Dalam dinaikkan ke atas langit ni, kita ni, kalau kita kaji dengan akal fikiran kita, mustahil. Sebab naik ni, saya lagi macam mana nak menampai? Nampai tak ada. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, hinggalah seterusnya. Tak ada lah, nampai tak ada. Sebab itulah kalau kita tengok, linuriyahu min ayatina. Ketika mana persoalan ini tabadur, ketika soalan ini keluar daripada akal fikiran kita, disoalkan, maka Allah jawab, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Agung dan besar. Allah berkuasa membuat Nabi Muhammad SAW tanpa memerlukan alat apapun, dan boleh melalui dan boleh melangkah langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha sehinggalah ke Qaba Qausaini au adna, sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berkuasa? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika mana pembukaan ayat pun Allah dah bagi tahu dah, asra bi abdihi, kami perjalankan hamba kami. Bukan kuasa Nabi SAW, tetapi kuasa Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW untuk menghibur Nabi ketika mana Nabi bersedih. Pak saudara meninggal, isteri tercinta pun meninggal dalam perjuangan Khadijah yang hebat ni, dan dia selalu menokong Nabi SAW dalam perjuangannya. Semua hartanya diserahkan kepada Nabi. Kalau boleh tulang dia pun diserah kepada Nabi kalau dia dah meninggal dah. Untuk apa? Memperjuangkan Islam. Masya Allah. Dan ketika mana dua orang yang hebat ni meninggal, maka Nabi SAW bersedih ketika mana kepergian dua orang yang sentiasa menyokong Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hak kekasihnya bersedih. Maka Allah menghiburnya dengan memperjalankan, dengan membawa Nabi SAW memperjalankan suatu perjalanan, suatu persediaan, persiapan, dan Nabi diperjalankan linuriyahu min ayatina, untuk Allah tunjukkan kekuasaan, keagungan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah ciptakan melalui alam dengan alam, melalui dunia langit pertama. Di bumi dulu, langit pertama pun lalu, langit kedua pun lalu, yang semua Nabi SAW bertemu dengan penghuni langit pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hinggalah ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim AS, dan juga di Sidratul Muntaha, sesuatu tempat indah Jannatul Ma'wa. Ada di dekat Sidratul Muntaha ada satu surga yang namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa ini tempat ruh orang yang beriman, tempat ruh orang yang saleh, tempat ruh orang yang mujahidin, yang jihad fisabilillah. Maka di sanalah dihimpunkan ruh mereka dalam surga Jannatul Ma'wa. Masya Allah. Maka Nabi SAW melalui satu persatu, dan Nabi melalui Nabi Musa di langit yang ke-6. Dan setiap laluan Nabi SAW bertegur sapa,
Dan setiap nabi lalu mendapat doa daripada nabi-nabi anbiya yang terdahulu dan mendapat persetujuan, keberkatan, pengiktirafan. Semua nabi-nabi mengiktiraf kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Masya-Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahiyat, memberikan satu pengucapan macam kita tahiyat. Itu tahiyat tu. Sebab itulah dalam sembahyang kita ada tahiyat. Itulah yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa semua Mi'raj dengan tubuh badan, dengan pakaian, dengan kasutnya sekali. Dengan kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tinggal di bumi. Masya-Allah. Maka ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan mendekat. Mendekat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas. Allah jawab salam tu, assalamu alayka ayuhan nabi. Masya-Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi mendapat tahiyat, mendapat jawapan keselamatan, assalamu alayka, satu keselamatan, satu kehebatan, keagungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan keberkatan, keselamatan, kehebatan itu tidak kepada diri dia sendiri. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, moga keselamatan itu juga selamat atas kami semua dan juga ke atas hamba-Mu sekalian. Masya Allah. Maka ketika itu malaikat mengatakan, menyaksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka malaikat menyaksikan kerasulan Nabi SAW dan menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah yang istimewa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-salah, as-salah, as-salah. Yang pertama kali diwajibkan 50 rakaat. Ketika mana turun lalu kepada Nabi Ibrahim, okey lepas. Dan lalu kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa tanya, hadiah dapat apa? 50 rakaat kewajipan, 50 waktu. 50 waktu. Kan? Sebagai apa? Sebagai kewajipan untuk umat aku. Kata Nabi Musa, minta balik kepada Allah keringanan. Sebab tak sanggup umatmu yang Muhammad. Umatmu lemah, umatku saja besar-besar. Mereka kuat, tapi ibadah mereka malas. Lihat. Dan sebab apa? Bukan Nabi Musa ni tahu apa yang akan datang dah. Sebab apa? Sebab dah sebelum ni, ikutkan pengalaman sebelum ni, bab ibadah ni, Masya Allah, malas. Lihat. Maka Allah, Nabi pun SAW balik berjumpa dengan Allah, merayu keringanan. Maka Nabi sentiasa ulang balik. Nabi balik, kemudian pi lagi jumpa, hinggalah sampai 5 waktu. Hingga sampai 5 waktu. Kemudian sampai kepada Nabi Musa pun, Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi Muhammad, minta kekurangan balik. Maka Nabi kata, apa aku malu? Dah cukuplah 5 ni je. Dari 50 ke 5 keringanan. 50 ke 5 waktu je. Masya Allah. Kemudian Nabi SAW turun dan ada suara mengatakan 50 kewajipan, 5 wasa kewajipan itu, maka sama dengan 50 waktu. Masya Allah. Sama ganjaran pahala dia. Sebab itulah kalau kita tengok, ni perjalanan ringkas. Sebab itu pun perjalanan ringkas. Kalau perjalanan semua dia, kita cerita semua tak ada. Tak kita tahlil lagi. Tahlil lagi. Jadi maknanya apa? Ketika mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ni apa? Innahu huwas samiul
basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Sami' al-Basir. Allah Maha mendengar dan dia juga Maha melihat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika mana terjadinya Isra wal Mi'raj, satu ujian. Jadi setahun lebih kurang sebelum Nabi hijrah. Lebih kurang tu, kan? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Maka Nabi SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj ni ada suatu ujian kepada Nabi dan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman, yang kuat imannya, maka dengan imannya itu mereka tetap mempercayai peristiwa itu. Orang yang tidak beriman kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala memperlekehkan kisah dan peristiwa itu. Depa perlekeh Nabi SAW. Depa mempersendakan Nabi SAW sebab ketika mana Nabi balik waktu subuh dan Nabi selepas sembahyang subuh, Nabi himpun para sahabat dan Nabi cerita kisah yang Nabi berjalan semalam. Nabi himpun semua. Ada sebagian yang balik dah tak dan. Maka Nabi SAW maka didengari oleh semua manusia, sama ada beriman ke kafir. Ketika mana Abu Lahab, Abu Jahal mendengari cerita Nabi ni, dia makin gila. Abu Lahab, Abu Jahal makin gelak dan dia memusuhi Nabi SAW. Sehingga dia menemui semua yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa tengok tu Muhammad tu, apa dia cerita ni, kan? Dah tak sihat aku. Kata Abu Bakar, kata Abu Lahab, Abu Jahal, kan? Azan lah. Silakan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita salatul fatiha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sambung sikit lagi sebelum kita tahlil sikit je. Jadi kesimpulan ataupun peringatan pengajaran yang kita ambil daripada pengajaran perjalanan ringkas dalam Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Dan ketika mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya dan kuasa Allah, iradah Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita kehebatan solat ni ataupun keagungannya. As-salah, semayang ni, Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi SAW untuk mengambilnya, untuk mengambil kewajipan solat. Tidak sama dengan kewajipan-kewajipan yang lain. Ketika mana kewajipan yang lain, puasa, haji, zakat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, kalamnya, memerintahkannya melalui Al-Quranul Karim. Tetapi ketika solat, sebab itulah solat yang menjadi satu hikmah ataupun kandungan dalam Isra wal Mi'raj ni ialah solat. Seperti mana Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, perkataan-perkataan itu ada dalam sembahyang kita, ada dalam solat kita. Sebab itulah digelar solat ini ialah Mi'rajul Abdi, iaitu apa? Mi'raj hamba. Mi'raj hamba Allah itu solat. Jadi bertemunya kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana kita solat. Jadi kalau kita ahli solat, maka kita sentiasa bertemu dengan Allah, sentiasa kita bermunajat kepada Allah, sentiasa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sembahyang ni digambarkan, sembahyang 5 waktu ni digambarkan seperti mana apa? Mandi 5 kali sehari semalam. Maknanya apa? Dosa daki tak ada dah. Kan? Bersih ya? Kalau kita mandi 5 kali. Macam tu juga lah. Mayang ni kita minta ampun kepada Allah 5 kali sehari semalam ni. Maka kita jauh daripada dosa. Bukan tak dosa. Dosa tu tak ada. Tapi bersih daripada dosa-dosa. Jadi sembahyang ni lah sebagai penentunya. Sebab itulah solat, as-solat, as-solat. Sesiapa yang tak sembahyang, maka tiada janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dia ahli solat, maka dia ada janji sebab dia ahli solat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada orang-orang yang sembahyang. Dan kejayaan yang didapati di dunia dan di akhirat. Insya-Allah tuan-tuan, rasa tu sajalah insya-Allah pengajaran perjalanan ringkas Isra wal Mi'raj. Sebab kita pun masa kita tak banyak. Kalau kita ada bahasa banyak, kita akan baca keseluruhannya, perjalanan dia, kan? Lebih kurang 3 jam, boleh lah, 3 jam, kan? Jadi insya-Allah dah cukup kita buat tahlil untuk arwah, insya-Allah.